Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadratin wa khususan ila hadrati asy-syekh Daud Al-Fatani wa Imamul Ghazali sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Bermula asal yang keempat. Sejahtera ia daripada kebinasaan dunia atas barang yang berkata Sufyan, jangan engkau berkata-kata dengan lidahmu akan barang yang mematahkan dengan dia akan gigi kamu. Dan berkata orang lain pula, jangan kamu liar, yakni jangan kamu panjang dengan lidah kamu, maka membinasakan atasmu akan kelakuanmu. Dan kata orang lain, peliharakan olehmu bagi lidahmu, dan jangan kamu berkata, maka dibalakan kamu. Bahwasanya bala itu diwakilkan dengan perkataan kamu. Dan bagi Ibnul Mubarak, pelihara akan lidahmu, bahwasanya lidahmu segera kepada seseorang pada membunuhkan dirimu. Maka bahwasanya lidah menunjukkan laki-laki atas akalnya. Dan kata Abi Mutai', lidah seorang itu harimau di dalam belukar. Apabila disunyikan di atasnya, fakapaannya, maka peliharakan olehmu daripada kata yang keji dengan kekang diam adalah bagimu di dalam segala bala penutupnya. Dan pada bandingan yang berlaku, kata orang, beberapa perkataan berkata, bagi tebalannya, tinggalkan dia olehmu akan daku. Dan bala berkata kepadamu daripada aku. Ini apa nama? Asal yang keempat. Ada 5 asal, 5 perkara penting, punca penyebab kenapa kita perlu pelihara lidah. Ya, kita dah ada lepas yang ketiga dah lepas. Jadi kalau bagi orang beriman, satu dah cukup dah. Hujah yang satu pun dah cukup memadai dah. Betapa pentingnya dia jaga lidah. Orang yang beriman, satu cukup, tak payah 5.
Bagi orang yang tak beriman, bagi 5 ke 10 ke, dia buat macam tu. Tak tahu. Kerana hatinya keras. Orang yang hati lembut, orang yang beriman, 1 dah cukup. Tambah 2, tambah 3, 4, 5 lagi hebat. Untuk jaga lidah. Yang pertama, hadis dikemuka oleh Imam Ghazali dulu ni. Berpagi-pagi, semua anggota tumpu pada lidah. Tangan kata kat kaki, tangan kata kat lidah, kaki kata kat lidah, perut, telinga, mata. Hui lidah, hari ni kalau kamu baik, kamu betul, kami semua betul. Hari ni kalau kamu bengkok, kami semua bengkok. Itu hujah Al-Ghazali yang pertama. Dan yang kedua, supaya memeliharakan waktu. Orang yang banyak bercakap ni, waktunya banyak habis dengan sia-sia. Sedangkan waktu, masa, perkara yang cukup penting, berharga. Orang Melayu kata, masa itu emas. Orang Arab kata, masa itu pedang, tajam. Pedang kalau kita tak guna dia, mungkin dia guna kita. Mungkin dia bunuh kita, dia lukakan kita. Masa begitulah. Kalau kita ambil manfaat betul-betul, alhamdulillah banyak faedah kita dapat dengan masa. Tapi kalau sia-sia, kita ketinggalan masa. Sedang-sedang dah tua. Umur dah 70. Fatihah pun baca tak betul. Sifat 20 pun tak tahu. Sembahyang pun tak betul. Takkan nak belajar, orang nak belajar mengaji pun tak tahu, huruf pun tak tahu, tak kena. Baca pun tak boleh. Quran tak boleh baca. Umur dah 70, dekat nak mati. Kenapa? Mata masa tu dia buang. Kalau masa muda dia guna untuk belajar, membaca Quran, belajar itu ini, masa tua lagi senang dia nak beramal. Ya. Nak ambil balik masa tu dah tak ada arah. Nak patah balik tak ada arah. Menyesal yang tak sudah. Itu hujah yang kedua ya. Ketiga, ya, supaya kita dapat memelihara amal soleh kita. Kalau kita tak jaga betul masa dengan lidah, mungkin kita bercakap yang boleh membatalkan amal kita. Kita membangkit-bangkitkan sedekah kita. La tabtulu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pada sedekah kamu dengan sebut ungkit. Amal kita, sedekah kita tu pahala binasa. Sebab lidah. Sebab mulut santan binasa. Sebab mulut badan binasa. Rugi amal kita. Amal yang kita bina tu habis. Dengan sebab sebut dan ungkit. Sebut mungkin riak, mungkin apa semua. Iman kita pun boleh batal dengan sebab lidah. Mengucap percakapan yang boleh membawa pada kufur. Habis. Boleh jatuh talak isteri kita dengan sebab kita bercakap. Itu yang ketiga. Ini masuk yang keempat. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ghazali, sejahtera ia daripada kebinasaan dunia. Dengan kita jaga mulut, badan kita sejahtera di dunia ni lagi. Makna kalau kita tak jaga lidah kita, badan kita binasa. Duk cabar orang, kita badan kecil, bicabar orang badan besar. Berani tumbuk lah. Dia tumbuk juga lah, tak patah gigi. Ya. Kawan tu tumbuk siapa? Macam hang cakap dah. Hang aku takut ke hang? Depan lagi benda raja mampu dah. Dengan bab berai. Lidah. Lidah kita pandai cabar orang ni, kata kat orang ni, bagi. Orang sakit hati, dia tak bukui kita, dia upah orang lain. Dia macam mana? Ada yang tembak pada, tembak dengan pistol, mati yo. Dengan sebab lidah kita lidah. Kadang-kadang dia buat sihir. Dia tak boleh buat cara kasar, dia buat cara halus. Sihir nak pergi mahkamah, mana lekat ke? Saya telah disihir. Apa bukti sihir? Lagi kacau.
Jangan buat pasal. Jadi kalau orang yang kurang bercakap ni, dia tak ada banyak musuh. Yang bercakap banyak, dia banyak musuh. Muslimat pun duduk pondok, duduk elok. Jangan duduk kata korang ni, kata korang ni. Pecah belah, berkelahi kita. Jangan, lidah tu jaga elok. Dia boleh menyatukan orang, dia boleh merosakkan orang, membelaga orang bagi bergaduh. Nak bersatu pun dengan lidah. Mulut manis, orang suka kat kita. Nak bergaduh pun dengan lidah kak. Dia tempat-tempat macam ni setan banyak. Setan banyak. Saya bertengok masjid hari Jumaat, duk khatib khutbah. Habis lena apa? Setan tu. Ya. Tempat itu setan. Tempat yang jenis hiburan-hiburan ni memang setan banyak dah. Memang tak tidur dah tu. Tak ada dah. Perkampungan sepi dah, banyak perkampungan sepi duduk. Nampak cantik. Dalam ada saja. Apa? Pasal lidah tu, lidah. Dia berjumpa, tanya, hang surat 20 hang apa lagi? Dia hang surah Fatihah baca betul lagi. Jumpa tu cari pahala dengan cari dosa. Cari pahala. Jadi makna kata perlu pelihara lidah supaya sejahtera ia daripada kebinasaan dunia. Mana kalau kita tak pelihara lidah, di dunia ni kita binasa. Orang pukul kita, orang marah kita, macam-macam. Atas barang yang berkata Sufyan As-Sawri. Dia kata apa? Jangan engkau berkata-kata dengan lidahmu akan barang yang mematahkan dengan dia akan gigi kamu. Jangan engkau berkata-kata dengan lidah. Kata yang macam mana? Akan barang yang mematahkan dia. Dengan sebab lidah tu boleh patah apa dia? Akan gigimu. Dia bercakap, dengan sebab cakap kita tu orang tumbuk kita pecah, patah gigi. Katak kita patah gigi. Pasal apa gigi patah? Gigi tu cakap macam-macam, pelik-pelik. Duk kata ke orang macam-macam. Orang marah lah, marah, tumbuk lah. Tumbuk patah gigi. Lihat. Cuba jenis diam, siapa nak kacau kita? Kalau kita jenis tak berkeliling orang, buat diam, tak ambil tahu orang, siapa nak berkeliling kita? Orang pun tak buat ni. Yang orang duk marah ni, kita duk kata ada macam-macam. Boleh kat dia apa? Ada cerita, ada cerita gelak apa dah. Ada satu surau. Dulu saya mengajak surau tu. Mengajak surau tu macam mana tu jawatan kuasa bertukar. Jawatan kuasa tu tak bagi saya mengajak. Tak apalah. Surau tu dekat Bayar Lepas Pulau Pinang. Dekat dengan Tabung Haji punya hotel Tabung Haji kat situ. Nama Bayar Lepas. Dia ni kerja kelang. Biasalah dia kerja kelang. Dia balik sembahyang asar di masjid surau tu. Lepas sembahyang asar dia rehat sekat. Letih kerja hari tu, dia puasa pula hari Senin. Dia puasa. Lepas tu dia kata, mereka di surau tu suruh dia keluar. Keluar ni surau bukan tempat tidur. Tempat inap. Dia kata sekejap saja, saya ni rehat saat lagi. Lebih kurang 10 minit. Lepas tu saya balik lah. Saya nak balik ni lah. Oh tak boleh. Ni surau bukan tempat tidur. 4 orang. Dia kata surau 4 orang. Tak bagi dia tidur tu. Dia rehat tu. Lepas tarik tangan dia. Lepas tu dia pagi dia tumbuk. 4 lari. Yang syok tu. Tepi tu ada balai polis. Balai polis Bayar Lepas. Polis cakap saya. Lepas tu dia 4 dia report polis. Kata kawan ditumbuk dia apa? Polis tanya lah. Dia tumbuk hamba tu orang. Seorang. 4 orang. Polis pun tergelak. Lepas tu dia pergi balai juga. Polis tanya tu lah. Saya atuk dah. Saya nak rehat sat ya. Lepas tu saya nak balik lah. Kan saya tidur dah. Dalam 10 minit. Hilang lenguh kerja. Saya nak balik lah. Dia pun macam-macam kata saya. Gitu gini. Saya agak hati lah. Saya tumbuk lah. Polis kata awak tak tumbuk darah lagi lah.
Kalau pergi makan apa lagi bergelak. Macam seorang tu empat lari. Amin. Kacau orang. Kalau nak rehat nak kacau. Pagi jadi mana dengan sebab lidah kita cakap pang sakit hati orang. Orang marah, orang tumbuk patah gigi. Supaya jangan kamu bercakap, berkata-kata dengan sebab cakap kamu tu boleh mematahkan gigi kamu. Dengan sebab ucapan kita tu gigi kita patah orang pukul. Tu kerja bodoh, tak nak kerja cari kerja. Tu ya. Ya. Dan berkata orang yang lain pula, dia tak abang lah. Khila ni orang siapa-siapa lah. Imam Ghazali tak sebut nama orang yang bercakap pula. Dia kata apa lagi? Ini kata-kata dia bukan ayat Quran, bukan hadis, tapi cakap mereka ni betul. Apa dia kata? Jangan kamu liar. Liar ke lebar? Jangan kamu lebar. Lebar tu panjang kan, melebarkan. Yang ni jangan kamu panjang dengan lidah kamu. Cakap terus kepada poin. Dengan duk rewang panjang-panjang cerita. Cerita panjang berdepa-depa. Tambah tokok. Selalu tokok ni makna kata benda yang tak betul ya. Itu makna jangan lebar. Maka membinasa atasmu akan kelakuanmu. Jadi orang yang banyak cakap ni banyak jatuh. Dan banyak jatuh banyak dosa. Jadi lama-lama kita jadi kaki pembohong. Betul tak cerita dia? Saya banyak pokok. Nak turun tak boleh. Lepas tu balik ambil tangga. Jadi kita turun ikut tangga tu. Orang gelak. Apa benda cerita kartun. Keluar TV tu. Mati dah dia. Lawak. Mati dah dia. Dia kerja hospital. Dia terkenal lah. Kerja hospital Lustak dulu ni. Aku hantar. Dia cerita kat orang. Aku panjat pokok. Nak turun tak boleh. Aku balik ambil tangga. Baru aku boleh turun dia tak. Orang kata ni kartun. Cerita-cerita yang mengarut semua tu. Membinasakan kelakuanmu. Bila kita orang bercakap sisia ni dia ibadat dia kurang. Ibadat dia kurang. Dia sebab cakap dia tu tak ada mendatangkan faedah. Ya. Kadang yang paling takut kadang-kadang cakap-cakap tu tambah-tambah tu dia boleh jatuh mengumpat ke apa ke, tu kita takut. Itu dia. Ya. Dan kata orang yang lain, orang lain pula kata, peliharakan olehmu bagi lidahmu. Dan jangan kamu berkata, maka dibalakan kamu. Itu dia. Jaga lidah. Pelihara akan lidahmu. Jaga lidah kita elok-elok. Jangan kamu berkata, jangan bercakap benda yang maka dibalakan kamu. Dengan sebab cakap kita datang bala kat atas kita balik. Bala tu apa? Macam fitnah, mengumpat, bohong. Semua ni mendatangkan bala, dosa. Dosa ni Allah datang dalam bentuk segeranya. Mungkin lidah ni payah nak membaca Quran, nak berzikir, nak memberi nasihat agama, jadi payah. Lidah yang bercakap benda yang haram tu. Itu satu bala kat atas kita. Sedangkan lidah ni dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk mengaut pahala banyak. Masuk Islam dengan lidah. Kita semayang banyak rukun qawli. Rukun qawli. Baca Fatihah, baca surah. Kita baca tahiyat, selawat. Semua menimba-nimba pahala semua ni. Dia bercakap benda yang sebaliknya, yang tak berkenaan gitu gini, dia datang bala, mungkin jadi fitnah, mungkin jadi adu domba, kan, maksiat.
bahwasanya bala itu diwakilkan dengan perkataan kamu. Dengan sebab diwakilkan, makna lidah lah yang menyebabkan datang bala tu, datang dosa tu. Datang dosa tu dengan sebab lidah. Aku lah macam ni, kapiak pun tak apa, kapiak dah. Orang cakap dia ni kena ikut hukum Tuhan, aku tak mahu lah. Kalau aku tak tutup aurat ni, kapiak pun tak apa. Dia libat macam tu. Umi dia cakap dengan lidah tu kan, jaga. Dan bagi Ibnul Mubarak, dia kata apa? Peliharakan lidahmu, bahwasanya lidah bersegera kepada seseorang pada membunuhkan dirimu. Boleh sebab orang bunuh kita dengan sebab cakap kita, perkataan kita. Perkataan kita sombong, angkuh. Ada kawan seorang tu, kawan tu buat sihir, perut besar tu, perut buncit, pecah perut, mati tu. Dia tak boleh buat, dia panggil Syam. Pergi jumpa Syam, bagi apa dia hang balik, hampir balik sana, dia kata hang ambil tengkorak ni, tengkorak tu dia katok sikit pergi pecah, hang pergi letak bawah rumah dia pada waktu malam pukul 12 ke atas. Jangan bagi siapa tengok. Jadi cik oi, dia kata. Jadi sungguh. Malam tu mula mengaung lah. Orang buncit-buncit mati. Orang tak boleh buat cara kasar, dia buat cara halui, cara sihir. Nak pergi mahkamah, mahkamah mana nak terima? Pergi report polis, cik tu dia sihir saya tu. Polis pun nak pergi mana akhir apa gitu. Oh, jangan buat pasal. Pasal kita jaga. Nabi Muhammad pun kawan sihir. Tambah kita, tambah akhir zaman ni lagi banyak sihir. Dia boleh pecah belahkan rumah tangga orang. Dia boleh gaduhkan adik-beradik. Kawan-kawan yang rapat pun boleh bertelaga. Sihir punya pasal. Tapi kalau kita buat baik, kita buat elok, kan? Kalau orang nak nanya kita juga, serah pada Allah. InsyaAllah lah. Tuhan pelihara lah. Jadi, kalau kita tak pelihara lagi lidah kita, boleh menyebabkan orang bunuh dirimu. Orang bunuh kita pun boleh jadi. Maka bahwasanya lidah menunjukkan kepada fuad. Fuad ni hati ya. Lidah ni tunjuk hati. Kalau kawan tu suka duk belecak, cakap, mencarut, kasar-kasar, hati dia teruk lah. Tak boleh kata dia ni cakap yang kasar, tapi hati lembut. Boleh terima? Duk maki orang, kata orang macam-macam, dia tu nampak mulut tu, lidah, tapi hati, siapa nak terima gitu? Kalau mulut cakap kasar, suka mengumpat, suka fitnah, suka apa, tak takut dosa, hati dia teruk lah. Itu bayangan hati. Bagi aku Luqman, dua ketul lidah, dua ketul daging yang baik. Luqman ambil lidah, ambil hati, bagi Cak Raja. Baik hati, baik lidah, lain semua baik. Tangan, kaki, kepala semua baik. Kalau hati dengan lidah ni rosak, lain semua rosak. Jadi lidah ni menunjuk pada hati. Ya. Menunjukkan laki-laki atas akalnya. Cara bercakap tu menunjuk macam mana ilmu dia, pemikiran dia, kematangan dia. Tengok dewan. Jerit-jerit macam mana polong. Ni apa nak kata apa? Tu profesional tu. Nampak aku tu profesional. Profesional pelawat. Cakap menjerit macam orang gila babi. Dia macam pas punya wakil rakyat tengok cakap orang ni orang betul. Makna kata bercakap tu menunjukkan akal kita.
Orang yang berakal, berilmu, dia cakap teratur, tersusun elok, ada poin. Ceramah pun betul lah. Kalau ada ilmu, dia ceramah lain. Dia ceramah, dia berilmiah. Yang jenis tak ada ilmu dia puluh lah. Tahu makiah pun, ni semua kapiak haram jadi Allah. Itu jenis tu lah. Dia ada ilmu dah. Dia kalau nak buat satu statement, dia lapik dengan hadis, lapik dengan Quran, dengan hujah ulama, dengan hukum. Daripada ucapan dia, ceramah dia, kita tahu dia siapa. Orang ada ilmu ke orang tak ada ilmu. Jadi ucapan kita tu membayangkan, menunjukkan akal kita. Kata pula Abi Mutai, ya, lidah seseorang itu harimau dalam belukar. Lidah tu ibarat 5 harimau dalam belukar. Kalau dia sengap, kita pun tak tahu dia. Sengap diam. Lidah bila lidah orang tu dia diam, kita pun tak tahu. Sengap ya. Apabila disunyikan di atasnya, dia diam, kita tak tahu. Harimau belukar, tapi dia terkam sekali. Dia tangkap beruk ke binatang apa kan. Tengok dia punya serangan itu. Lidah macam tu. Dia diam, kita pun tak tahu. Tapi sekali dia keluar, cakap, berbisa. Cakapnya bisa. Sekali dia lepas, ibarat harimau belukar. Baginya paannya. Rekam lah. Macam apa? Macam harimau belukar tu. Anharuhu nahar. Dia bila terkam tu, dia punya bisa cukup teruk. Itulah orang bercakap. Sekali dia keluar dengan ucapan yang kasar-kasar. Ucapan yang di parlimen tu kan lembut lah tu. Dia kata gelap. Gelap, buah bedak. Lama dia pahlawan Hindu tu kata, mana boleh gelap? Tak gelap, kurang terang. Itu sibuk dia bah. Ni orang jenis cakap kasar ni. Kata ibarat harimau dalam belukar. Harimau apa? Harimau akak lah. Harimau yang sengap. Sekali dia lompat, dia teropak, dia cekik, dia tokak. Tu dia kata paannya. Maka peliharakan olehmu daripada kata-kata yang keji. Kita bila nak cakap, hati teringat nak cakap benda kotok-kotok, benda tak elok, tahan, jangan lepas. Jangan cakap benda yang tak elok, yang keji-keji. Orang kata kalau telajak perahu boleh tarik kan lah. Tapi telajak cakap dah telajak tu. Lepas tu kita jaga, tunggu-tunggu. Jangan terus bercakap. Kalau nak keluar satu cakap, fikir dulu apa kesan dia. Baik ke buruk ke. Macam mana pelihara lidah ni? Dengan kekang diam. Kekang dia dengan diam. Cara diam. Bila nak cakap, jangan lepas. Bila hati teringat nak cakap benda pelik-pelik, jangan lepas terus. Kekang ni, jangan cakap. Dengan cara diam terus cakap. Montizat. Kalau kita lepas belajar tu, kesannya banyak lah. Mungkin orang yang dengar tu ramai. Mungkin orang yang dengar tu dia ada kuasa. Mungkin orang yang dengar tu ada senjata. Benda-benda yang ni, tu kena jaga. Dia akan beri kesan terhadap kita. Jadi. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, adalah bagimu daripada segala bala penutupnya. Dengan kita diam tadi, kekang dengan diam tadi, tak bercakap apa semua ni, benda yang nak cakap benda pelik-pelik tu, kita kekang dia, kita kontrol dia dengan diam. Maka makna kata adalah bagimu
daripada segala bala penutupnya. Dia menutup bala. Kalau kita lepas, kita kena bala. Dengan sebab kita diam, bala tu tertutup. Dengan sebab diam tadi ni. Dengan sebab diam tadi ni. Macam kawan tu lah, dia teringat hati nak cerai bini dia. Dia pun cerai kan. Cerai bukan talak 1, talak 3 tu. Kan boleh balik dah. Cerai talak 3, pejabat agama panggil. Tak, saya cerai 1 lah. Bukan 3. Orang dengar ramai 3. Macam mana kata 1? Boleh tarik tak balik? Tak boleh dah. Dia dah terlajak. Lepas tu jadi ayam dia kapok. Bini dia pun dah lepas edah kahwin dengan orang lain. Dia pula pening duk melengu. Dia macam orang bodoh. Macam apa? Pasal dia lepas terus cakap. Jadi nak tutup bala tu yang akan menimpa kita dengan sebab cakap tu, kita diam. Bila nak terlajak, diam dulu. Break dulu. InsyaAllah selamat. Dan pada bandingan yang berlaku, kata orang, beberapa perkataan berkata. Ya. Ini bandingan berkaitan dengan orang yang bercakap mengamuk ngerut dengan orang yang diam. Kan? Berkata bagi tolannya, tinggalkan dia olehmu akan daku. Dan bala berkata kepadamu daripada aku. Kata kat tolan dia, tinggalkan dia olehmu akan daku. Dan bala berkata kepadamu daripada aku. Hanya ngaduk kat aku ni. Ni ngaduk dekat-dekat aku. Sebab apa? Bala ni, bala kena kat aku ni pasal yang duduk kat aku bercakap, pukul aku. Cuba hampir jejauh. Takkan aku nak cakap seorang-seorang? Ya. Ada orang cakap seorang, orang kata orang gila. Jadi tak mau bala jangan duduk dekat aku. Pergi jauh, aku pun tak marah kat aku. Aku bercakap, angkat tok aku. Itu dia. Itu asal yang keempat. Kita habis malam ni, bermula asal yang kelima. Macam mana kita perlu pelihara lidah? Menyebutkan kebinasaan akhirat dan seksanya. Ya. Orang yang bercakap ni di akhirat ni amat siksa, amat azab. Orang yang mengumpat, yang buat fitnah, mengadu domba, yang suka mencarut, cakap kasak-kasak, menyakitkan hati orang, suka diungkit-ungkit pemberian dia. Azab dia cukup teruk di akhirat. Ingat akhirat yang kita akan pergi. Kita akan terima balasan di sana nanti yang tak tahan di kita. Dan seksanya, seksa akhirat, aku sebutkan padanya faedah yang satu ya cukup. Ingat yang ni, kita tak berani lagi nak bercakap, tak tentu arah. Dan iaitu bahawasanya tiada sunyi bahawasanya ada kalanya bahawa berkata kamu perkataan yang haram, yang ditegahkan. Cakap yang sia-sia ni tak ada faedah ni selain daripada berzikir, baca Quran dan sebagainya. Kebiasaannya cakap tu jatuh pada yang haram. Sebab ada fitnah, mengumpat, mengadu domba, mengungkit-ungkit, menyakitkan hati orang dan sebagainya. Dan ada kalanya perkataan yang harus daripada yang lebih-lebih. Selain daripada zikir, selain daripada semangat, daripada ceramah, selain daripada kuliah. Cakap tu dipanggil, kalau tak haram pun dia panggil lebih-lebih. Fudul. Cakap sia-sia yang tak ada faedah, yang tidak memberi manfaat. Sama ada haram, kalau tak jatuh ibadat, sama ada haram ataupun perkara yang sia-sia yang tak dia memberi faedah bagi engkau. Maka jika ada perkataan yang haram yang ditegak,
maka padanya itu siksa Allah Ta'ala. Bercakap benda yang haram, jatuh fitnah, jatuh mengumpat, menyakitkan hati orang. Kita kena siksa Allah Ta'ala. Azab daripada Allah Ta'ala. Balasan daripada Allah Ta'ala yang tak terhingga. Yang tiada kuasa atasmu bagi dengan dia. Tak mampu kita nak menghadapi azab Allah. Zuqu azabul hariq. Rasalah azabku yang pedih. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu walahum azabu jahannam walahum azabul hariq, kata Allah. Orang yang buat fitnah, orang lelaki, orang beriman, perempuan beriman, lepas tu dia tak bertobat, falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Bagi mereka azab neraka jahannam, azab yang hariq, azab yang dahsyat. Itu dia. Itu bagi kita kalau kita tak mau bertobat. Maka sebenarnya telah diriwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda baginda, marartu lailata usriya bi, melalui aku, menjalanlah aku pada malam lailata usriya bi, malam aku diisrakan. Pada malam Isra, Mi'raj. Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra, jalan malam. Mi'raj naik ke langit. Fanazartu, aku tilik, aku tengok. Fara'aitu, aku dapati. Qauman binna, satu kaum duduk dalam neraka. Ya'kulunal jifa, mereka makan. Qultu ya Jibril, dia kata, bal man haula, ni siapa ni duduk dalam neraka, duduk makan bangkai busuk. Qala, kata Jibril, haula'i, mereka itu siapa dia? Wallazina ya'kuluna luhuman nas. Mereka, makna kata di dunia dulu, makna mereka makan, makna kata daging-daging manusia. Siapa makan daging manusia ni? Orang yang mengumpat darah si-Islam dia. Mengumpat darah si-Islam dia. Ibarat dia kata makan daging. Ya, itu dia. Lalu aku pada malam Isra dengan dia, maka aku lihat akan beberapa kaum dalam neraka. Pada malam Isra daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, sepanjang perjalanan tu, di antara peristiwa yang ditunjuk oleh Allah pada Nabi, yang Nabi tengok satu kaum, beberapa kaum, dia duduk dalam neraka, memakan mereka itu akan bangkai, makan bangkai. Kadaku ya Jibril, siapa mereka itu yang memakan akan bangkai itu? Semuanya mereka itu yang memakan akan daging manusia. Yang ini suka mengumpat. Mengumpat itu ibarat makan daging manusia. Di akhirat esok Allah bagi dia makan bangkai. Itu dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu, putuskan lidahmu, yakni jangan kamu berkata-kata akan mereka itu perkataan yang jahatan. Putuskan lidah, mana jangan bercakap benda yang jahat ni, jangan bercakap lah. Ibarat orang bercakap benda yang jahat, tak usah cakap lah. Kalau kita nak cakap juga, kita diam. Jangan teruskan ucapan kita tu. Memberi kesan bukan sekat dosa di akhirat besok.
Di dunia pun kita orang pukul kita, marah kat kita. Kan? Kita ada ilmu, kena jaga akhlak kita. Jaga akhlak. Jaga akhlak kita dalam kita bercakap, kan? Jangan hambur ikut dan. Jaga elok akhlak kita, kepribadian kita. Kan? Bukan ulama bukan takut. Depa kaki ceramah macam Mak Sabu kata ikut dan. Dia kata Mahathir Maha Firaun, kepala pompak. Malah ni jilat buku Mahathir lah. Itu yang cakap darah. Kadang Allah Ta'ala nak hina kita. Kita pergi meragah cari dia. Kita cakap pun cakap padan-padan. Kalau tak ada bukti, jangan. Kalau bukti tak ada, benda tu tak betul, kita cakap, dia jadi mengumpat. Mengumpat masalah besar. Banyak kita dulu-dulu dah berceramah. Kita kata Najib membunuh Al-Tantuya, mengarah orang bunuh Al-Tantuya. Kan? Bercakap ni polis pun tak niat siasat. Tak ada bukti. Jadi kita cakap. Kita nak minta maaf kat dia pula. Kita. Dia duduk tak mana. Kan nak pergi jumpa lagi. Kita pun tak tahu dia duduk tak mana. Jadi menimbulkan masalah kat kita. Biarlah orang kata kita ni tak pandai. Macam Rafizi kan, orang puji dia. Kes ni dia tahu, kes ni dia tahu. Tak apalah orang kata kita tak tahu. Kita cakap yang kita tahu. Yang ada maklumat, kan? Kita yang ada fakta, kita bercakap. Benda yang kita tak ada fakta, tak payah terikut-ikut gelagat orang. Tak payah. Biar tak popular pun tak apalah. Tak padan kita nak terima di akhirat besok. Jadi kita bercakap di atas apa yang kita tahu, apa yang kita maklum, benda yang kita ada maklumat. Macam tu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis bagi Muaz. Dia kata putuskan lidahmu, yakni jangan kamu berkata-kata akan mereka itu perkataan yang kejahatan. Daripada orang yang menanggung Quran. Ada orang tanggung Quran. Tanggung Quran ni dia hafal Quran lah. Hamlatul Quran. Hamlatul Quran ni orang menanggung Quran, yang hafal Quran. Orang kata kau ni hebat. Ya Muhammad, Hamlatul Quran. Hamlatul Quran. Orang yang menghafal, menanggung Quran itu. Hamlatul Quran la yu'azzabun wa la yu'azzabuna yaumal qiyamah. Orang yang menanggung Quran itu, yang menghafal Quran itu, mereka itu takkan diazab, takkan disiksa di hari kiamat. Hamilul Quran la yu'azzabun wa la yu'azzabuna yaumal qiyamah. Orang hafal Quran dia takkan diazab, takkan dihisab di hari kiamat. Hamlatul Quran iza mata sama waikati. Orang yang menanggung Quran, yang hafal Quran itu bila mati, menangislah segala langitku dan menangislah segala isi bumiku. Tinggi mulia mereka itu. Tapi kadang-kadang ada juga orang hafal Quran ni dengki. Ada sifat dengki sesama orang hafal Quran. Ulama pun ada dengki. Ini bahaya. Itu makna kata Nabi sebut, termasuk makna kata yang menanggung Quran pun ucapan-ucapan dia kena jaga. Lagi kita ada ilmu, lagi kena jaga lidah kita. Jangan lepas ikut dia, ikut dan. Kan? Akan dia memberi makna kata kesan kepada orang lain. Orang kata ulama ni macam cakapnya tu kasar. Kan akan kata kalau gitu. Dia kena jaga. Yang tegas kita tegas. Bab tegas. Tapi kalau perkara yang kita sendiri tak tahu, tak payahlah kita nak belagak tahu. Bahaya. Ya. Dan menuntut ilmu. Termasuk juga penuntut ilmu, orang alim.
yang ada ilmu, kena jaga. Jangan kita memberi imej buruk. Penuntut ilmu, orang pondok. Memang orang pondok cakap macam tu, dia kata. Padahal yang cakap tu seorang dua ya. Dia bagi imej buruk. Orang hafal Quran memang macam tu. Kita tak mau imej ni. Benda macam ni kita tak mau. Sesuai dengan lidah kita menghafal Quran, maka kita berucap cakap benda yang elok-elok. Sesuai. Sesuai dengan kita duk baca kitab, mengaji kitab, kita bercakap dengan makna layak orang yang mengaji kitab. Itu dia. Ya. Dan jangan kamu carikan manusia dengan lidah kamu. Cari kita koyak daging dia dengan lidah. Luka tak apa, 2-3 hari dia baik. Tapi kita lukakan hati dia dengan lidah kita tu. Dia punya sakit panjang tu. Kadang-kadang kita mengaji kan, kita kecil-kecil dulu kita mengaji. Cikgu tu, selalunya cikgu perempuan. So, bodoh. Cikgu lelaki-lelaki kita bodoh, kita tak rasa kan. Cikgu perempuan tu dia cakap dia, sampai kita dewasa, teringat. Sebab ucapan kita kan, menyakitkan hati orang. Mampu dah orang tak pandai. Dia kata tu. Kita tak hina tu. Ucapan, jaga ucapan. Bukan nak kata pula. Kawan saya, kata kawan saya, dia hantar anak dia sekolah Kristian. Ngaji sekolah Kristian. Daripada kindergarten. Darjah 1, darjah 2. Nak tukar sekolah lain tak mau. Yang mengajar tu padri. Missionary Kristian. Dia kata saya ustaz, payah. Ayanan bagus. Kita bawa pergi sekolah tu, dia main pegang tangan anak kita, dia sapu kepala, dia bagi cikelat. Sampai budak pun sayang kat cikgu. Sampai demam pun nak pergi sekolah juga. Kadang-kadang mengaji sekolah agama tu, "Oi, bila balik?" Dia cakap. Budak ini bengang guna tau. Kasar, panggil kasar, cakap. Dia pun ambil cara pendekatan kita. Kita ambil pendekatan apa pun tak tahu. Kita ambil akhlak Rasulullah SAW. Kita bercakap, orang depan kita seorang lah. Budak tu seorang ya. Hantar aku sama. Cakaplah pelan-pelan bagi dia dengar. Janganlah cakap macam dia duduk jauh. Padahal budak tu duduk dekat kita. Kita serkah dia tu pasal apa? Lebih kan terkah kita, dia duduk kan jauh, boleh pergi. Oi, selamat, mat. Pasal dia tak dengar jauh. Ni duduk depan kita. Terkah macam ya. Jadi tak ni. Kalau kita buat baik budak, esok dia besar teringat tu. Cikgu sayang dia, ustazah sayang dia, ustaz sayang dia. Kita cuba bawa satu pendekatan hikmah, bil hikmah. Ini pendekatan dibawa oleh Nabi SAW. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Zirawu kayak tu. Macam ayat dia surah Jumaat. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu pendekatan Nabi. Nabi mendidik dengan pendekatan macam mana? Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang membangkitkan seorang rasul. Seorang rasul yang ummi, yang buta huruf, tak boleh membaca. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana bentuk tarbiyah dia? Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Ini makna dia tarbiyah dengan ayat Allah, dengan Al-Quran. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka daripada kekufuran, maksiat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan membaca kitab dan hikmah. Pendekatan itu penuh dengan hikmah, bijaksana, kebijaksanaan. Bukan makna lembut. Lembut kadang-kadang lembut, kadang-kadang keras. Tak lembut, tak keras. Kita nak hukum dia, biar dia mengaku kata dia memang dia sendiri mengaku dia buat. Kalau dia tak buat, kita hukum dia akan berdendam. Hati kat kita sampai besar. Saya tak salah, ustaz pukul saya.
Sampai dia hang salah betul abah ni. Sampai dia kata ya saya buat. Ini saya hukum 2 rotan. Dia terima rotan tu dengan penuh redha. Sebab dia bersalah. Kan? Jadi pendekatan-pendekatan macam ni loh. Ada ulama tulis. Kan, macam mana pendidikan. Kalau kita tengok dalam kitab Sairus Salikin ni, buku Sairus Salikin, buku 1. Ada adab guru. Dia ada adab murid, adab guru. Adab guru tu, adab guru, adab ulama, adab pendidik. Muka depan lagi, awal lagi. Bab ilmu. Mukadimah ilmu. Tu pendekatan tu kita kena bawa. Pendekatan kita. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni orang yang alim berilmu pun perangai tak elok, apa lagi orang yang jahil, kan? Dan jangan kamu carikan manusia dengan lidahmu. Mana kita rosakkan orang dengan lidah kita. Dengan sebab lidah kita orang sakit hati, orang susah hati, orang tak seronok. Maka mencarikan dikau anjing neraka. Kalau di dunia dulu kita sakitkan hati orang, menyebabkan orang tak senang duduk, maka di akhirat besok Allah hantar anjing neraka koyak rabak daging-daging kita. Dicakap-cakap. Itu dia. Ya. 48 7. Kemudian kata musannif, dan daripada fulana wallahu fulana nun ka ba fula fala bih wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin.